mengatakan bukan tak sah Islam mereka, bukan tak sah sembahyang mereka. Itu pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Nak terima tak terima, pergi marah kepada beliau lah. Sebab saya hanya menyampaikan pandangan orang. Dan Muhammad Asri pun tahu pandangan Jamal Banna, adik Hasan Banna, yang saya sendiri kenalan dengan dia beberapa kali pergi. Kebetulan rumah saya duduk di Muhaddisin, berdekatan dengan rumah adik dia. Saya sentiasa berjumpa dengan dia. Dia juga ada buku Al-Hijab, tulis menceritakan bahawa saya hijab dalam maksud artinya tudung kepala itu tidak wajib. Dan ada lagi lah yang orang-orang lain lagi yang mengeluarkan pandangan yang sama. Yang apa yang perlu kita ambil pandangan adalah yang nak pakai, pakai. Yang tidak nak pakai itu jangan kita itu dia. Memang apa kita nak buat, sebab mereka dah macam itu pandangan. Kalau masalah, kalau nak menghukumkan mereka itu akan jadi masalah perbalahan. Dan begitu juga pada zaman Islam pada zaman dulu, wanita-wanita yang merupakan hamba tidak tutup kepala. Dibenarkan mereka tidak tutup kepala. Malah Umar Ibn Khattab, Muhammad Ashri tahu pagani, Umar Ibn Khattab memukul mereka menutup kepala kerana mau mereka membezakan di antara wanita bebas dengan wanita yang jadi hamba. Yang mesti saya rasa kalau keadaan ini berterusan ia sangat berbahaya, sebab tadi dinakalkan masalah Qaradawi dalam masalah aurat. Yang Qaradawi cakap itu cerita lain. Dia kata bahawasanya orang yang tidak menutup aurat tak terkeluar dari Islam. Kita pun kata orang tak puasa tak keluar dari Islam. Tetapi kita tanya aurat yang sekarang wajib ataupun tidak. Qaradawi dalam Fatwa Mu'asarah dan Fatwa Mu'asarah lin-nisa orang telah tanya dia, tutup kepala wajib ataupun tidak. Qaradawi kata soalan ini tak patut ditanya, kerana perkara ini maklum di dalam agama. Tapi kalau cara nakal tadi orang boleh keliru loh. Dia boleh sangka nanti Qaradawi pula kata no. Demikian juga berhubung dengan Zaki Badawi, dia bercakap dalam konteks Perancis yang mana tak dibenarkan menutup memakai tudung. Maka sebahagian para ulama di Eropah menyatakan oleh kerana menganggap itu darurat, ada keperluan yang besar, mereka izinkan dalam keadaan itu pun wanita Perancis, mereka pun dalam masa yang sama majlis fatwa, majlis ulama Perancis, majlis persidangan ulama Perancis menghantar surat bantahan kepada kerajaan Perancis. Dan kalau sekiranya kita tengok, kalau Umar bin Khattab tak benarkan wanita hamba menutup memakai tudung supaya nak bezakan dengan wanita yang merdeka, tidakkah boleh kita faham bahawa wanita merdeka pada zaman Nabi menutup aurat? Simple je cara nak faham ya. Saya ingat ini saya punya tak tahu. Ini yang saya ingat anak-anak tuan-tuan pun darjah 3 pun faham. Ini simple saja. Ini senang saja. Bila dia kata awak tak payah tutup, pasal bezakan awak dengan yang ternyata kalau tuan-tuan dalam kalangan sini ada hamba sahaya, itu cerita lain lah. Saya ingat semua orang merdeka belakang di sini. Dan cerita hamba sahaya ni dah habis. Ini satu bab lagi untuk kita bahaskan hamba sahaya. Katalah ada mana-mana para ulama kuno lah, ataupun scholars yang menyebut bahawasanya tak payah tutup tudung. Tapi tadi saya ingat saya dan Astora dah setuju. Rujukan kita dalam hal ini yang terbesar antara tajrid ialah Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanad yang sahih, Nabi kata pada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, fa asyara ila kaffaihi, ila kaffai sallallahu alaihi wasallam wa ila wajhi. Wahai Asma, wanita apabila telah baligh tidak halal, tidak boleh untuk dia memperlihatkan melainkan ini dan ini. Baginda mengisyaratkan kepada wajah baginda dan kedua tapak tangan baginda. Takkan sama dengan semua tokoh-tokoh tu. Ini nas.